Ya Alif, susulan kemalangan membabitkan sebuah lori tangki yang membawa cecair kimia sehingga menyebabkan Sungai Bariawa Keningau bertukar menjadi merah pada Sabtu. Berdasarkan tinjauan kru RTM mendapati, keadaan air sungai kampung tersebut kembali seperti biasa selepas hujan lebat pada Ahad. Tidak bau sudah ini air, tapi masih ada merah-merah, ada bui-bui lagi itu. Boleh nampak juga itu bui. Jadi sekarang tidak tahu lah di bawah itu dia orang pakai kain air, tapi ada kemungkinan di kilang itu memang dia orang pakai itu. Kami gravity kami pakai, yang lain-lain pakai itu kerajaan punya. Jadi itulah kami stoplah daripada menggunakan ini air selama 2 hari sampai yang hari kemarin. Lepas tu kemarin kami tengok masih ada tidak digunakan. Baru petang kemarin tu hujan. Selepas hujan baru tengok dia punya air macam tiada sudah yang merah-merah tu kan. Oh di sini itu air merah tiada, sampai sini itu air merah. Jernih satu air tu. Dia pernah kadang-kadang kalau hujan baru ada kabut sini air lah. Kalau dia orang suci tangki kadang-kadang kan tu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Air Sabah JAS, Baharuhom KK Sogon memaklumkan operasi 4 loji air yang ada di daerah berkenaan tidak terjejas disebabkan pihaknya mendapatkan sumber air daripada sungai yang lain. Semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gadong Beaufort dibekalkan kit pendidikan kesihatan khusus membantu mereka melindungi daripada penyebaran COVID-19. Kit pendidikan kesihatan tersebut dilengkapi pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. Adun Lumadan Haji Ruslan Muharam berkata usaha tersebut adalah kerjasama pihak sekolah, Persatuan Bisaya Bersatu Sabah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Gadong Beaufort. Dan sudah pasti kita akan memastikan pelajar-pelajar kita selamat untuk masuk ke sekolah dengan SOP yang terbaru. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan program Back to School di hadapan pintu masuk SMK Gadong di Beaufort. Haji Ruslan turut mengingatkan ibu bapa agar sentiasa mengutamakan SOP yang ditetapkan khususnya semasa menghantar dan mengambil anak masing-masing. Usaha agensi penguatkuasa untuk kerap memeriksa dan menguatkuasa peraturan merupakan usaha yang amat diperlukan demi melindungi pengguna daripada dimanipulasi peniaga. Kebanyakan yang ditemui berpendapat usaha tersebut perlu diteruskan dan diperluas terutama pada musim perayaan. Lagi bagus sebab boleh memantau mana yang patut, mana yang tidak kan. Boleh tahu orang yang menjual naik harga kalau tidak. Ini baguslah. Pembadis saya apply, sudah pergi ambil dari dia punya office. Diorang mesti mau ada job. Kalau habis tu job, tinggal 1 minggu balik. Orang datang pun semua tengok itu ini bagus. Operasi dorang ni bagus sebab dorang boleh mencegah penipuan supaya peniaga pun berjual dengan jujur. Kerap je orang mencek harga ni. Perdagangan selalu orang cek di sini. Kadang-kadang yang masa PKP kedua tu 1 minggu 2 kali. Itu okeylah, saya rasa itu yang terbaik. Sekurang-kurangnya terkawal. Kita pun membeli tidak ragu-ragu, tidak rasa rugi kan? Sebelum itu, RTM sempat menyertai penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sabah KPDN HEP melibatkan lebih 20 premis sekitar Sinsuran Kota Kinabalu. Dalam pemeriksaan tersebut mendapati 3 premis telah melakukan kesalahan berkaitan tanda harga dan penggunaan alat timbang. Jabatan Tanah dan Ukur di Kota Kinabalu kini menyediakan perkhidmatan pandu lalu kepada pelanggannya yang ingin berurusan dengan jabatan berkenaan. Antara perkhidmatan disediakan adalah pembayaran cukai tanah, bayaran e-commerce dan semakan penyata cukai menggunakan kenderaan khas jabatan yang dijadikan sebagai kaunter perkhidmatan. Pengarah Tanah dan Ukur, Datuk Surveyor Bernard Liu Chow Min berkata, selain memudahkan urusan membayar cukai tanah secara tidak langsung, inisiatif ini juga mempertingkatkan keberkesanan perkhidmatan jabatan. Pada pagi ini, saya telah melancarkan satu perkhidmatan baru untuk Jabatan Tanah dan Ukur, iaitu drive-thru kaunter pembayaran. Jadi pemilik tanah atau orang awam mereka boleh
kekal dalam kereta, drive-thru sahaja untuk membuat pembayaran hasil tanah atau juga pembayaran e-commerce dan lain-lain jenis pembayaran. Kerana mereka tidak perlu datang berbaris atau mencari parking atau membuat e-appointment. Selain pandu lalu, pembayaran juga boleh dibuat melalui aplikasi dalam talian iaitu Sabah Pay. Kaunter dibuka bermula 8.30 pagi hingga 2 petang setiap Isnin hingga Khamis. Manakala pada hari Jumaat, kaunter dibuka sehingga pukul 11.30 pagi. Membantu kepada yang memerlukan. Sempena bulan Ramadan, sekumpulan anggota Badan Bukan Kerajaan NGO telah mengambil inisiatif menghulurkan pek makanan kepada penduduk kampung dan pelajar tahfiz di Lok Poring, Kota Kinabalu. Ketua Projek Special Iftar for Ummah Sabah, Nur Fatihah Rosarina Rosli berkata, program bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan, terutama makanan untuk bersahur dan berbuka puasa. Antara lokasi-lokasi yang kami sudah kenal pasti untuk kami berikan edaran pek special iftar for ummah, ada beberapa kampung di sekitar Kota Kinabalu ni, antaranya di Pulau Gaya tadi itu, di kampung, sekitar kampung-kampung lah di Kota Kinabalu ni sendiri. 9 anggota terlibat mengedarkan pek makanan kepada 100 orang penerima. Program yang serupa akan dilaksanakan di Pulau Gaya hari ini melibatkan pengagihan 200 pek makanan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah, keluarga Malaysia. Saya Rita Alsius Malik, teruskan mengikuti berita wilayah. Kembali bersama Alif Ashraf di Angkasa Puri. Alif? Ya, terima kasih.